Itu dia suasana yang dihidupkan kembali dengan adanya mural di Pekan Buah Alustar Kedah. Satu perkara yang haruslah dipuji, bakat kesungguhan walaupun kita melihat kepada betapa susahnya untuk meletakkan beberapa siap ada jentera untuk membantu lukisan itu dilakukan seluruh dinding dan sebagainya. Jadi kita terus saja bersama dengan Encik Fazlan yang kini bersama dengan kita secara maya. Kita ingin mengetahui apakah penceritaan di sebalik mural yang telah pun dihasilkan ini. Assalamualaikum Encik Fazlan. Waalaikumsalam. Okay. Apa khabar semua? Baik, Alhamdulillah. Encik Fazlan sihat ya? Alhamdulillah, baik-baik. Okey. Kita tadi sempatlah menyaksikan beberapa kepingan gambar yang telah pun disusun melihat kepada perubahan bangunan lama Pekanbaru itu dijadikan sebagai disuntik semula elemen yang begitu cantik sekali yang harus dipuji hasilnya itu. Mungkin penceritaan di sebaliknya bagaimana ideanya tercetus untuk menghasilkan mural di kawasan itu. Silakan. Pada mulanya dia sebenarnya sebuah bangunan daripada Perbadanan Kemajuan Negeri Kedah. Dan saya bukan orang Kedah, cuma isteri saya orang Kedah lah. Okey. Tapi saya tak biasa, tak familiar lah tempat tu. So bila kita datang untuk tengok tempat tu pada awalnya, tempat tu macam dia suram lah. Keadaan tak terjaga, cat pun dah pudar dan sebagainya. Dan daripada situ saya lawat lah tengok pekerja, tengok orang buat kerja apa semua. Daripada situ tercetuslah idea yang kita kena highlight tentang pekerjaan mereka itulah. Dan sebenarnya saya rasa pekerjaan mereka saya pada pandangan saya lah, kehidupan mereka berkaitan dengan buah tu. Dan kecantikan pada buah tu sebenarnya patut ditonjolkan. Jadi penghasilan karya dan juga idea dalam merealisasikan mural tersebut diambil berdasarkan keadaan dan juga situasi semasa dan sekeliling lah. Ya, betul. So kita ambil, kita panggil dalam architecture kita panggil genius loci, spirit of place. So spirit of place kat situ adalah buah-buahan. Orang yang bekerja di situ pun dia dedicated, ada yang bekerja sampai 50 tahun di situ. Maknanya memang dia minat mendalam pada buah. Kalau kita melihat kembali sejarah kawasan Pekan Buah Alustar Kedah ni, memang orang dah bermula jual buah-buahan di situ pada tahun 1965 lagi kabarnya. Begitu lama sebelum daripada tu lagi. Sebelum daripada tu lagi. Yang bangunan tu 1965. Maknanya sebelum itu lagi memang di situ adalah kawasan mereka yang orang jual buah-buahan. Okey. Jadi mural sebesar itu, berapa lama masa yang Encik Fazlan ambil untuk menyiapkan sesebuah karya tu? Karya kali ni memakan masa 6 minggu. Sebab ada satu dinding tu dia berbatu-batu kasar. So dia makan masa lagi lah. Dan kita memang allow masa panjang sikit sebab kita nak berinteraksi dengan masyarakat setempat. Paling lama berapa masa yang diambil? Paling lama mural sebelum ni? 9 bulan yang di Jalan Kelang Lama. Itu melibatkan lebih kurang 2,000 square feet Macam mana kawasan kebesaran dia? 2,000 square meter. 2,000 square meter untuk maknanya 20,000 lebih lah kan square feet. 20,000 lebih square feet tau. Maknanya kawasan yang sangat besar. Itu 9 bulan Selalunya mural ini Encik Fazlan lakukan seorang atau mendapat bantuan daripada rakan-rakan ataupun keluarga? Saya dapatkan bantuan daripada keluarga lah. Sebab kita nak reduce cost dan saya libatkan dan nak jadikan dia sebagai aktiviti keluarga. So saya involvekan isteri dan anak-anak lah. Cuma kali ni sepatutnya anak-anak terlibat sekali. Cuma dia sebab SPM kan kita postpone. Jadi dia pun tak dapat nak ikut lah serta sebab sibuk dengan exam. Okey. Untuk kawasan yang sebesar inilah, kalau kita mengambil contoh yang terbaru ni, hasil yang terbaru iaitu di Pekan Buah Alustar ni, berapa banyak ataupun berapa liter cat yang diperlukan untuk keseluruhan? Sebab kita melihat pada ada beberapa bangunan juga. Mungkin boleh dikongsikan. Total liter saya tak kira lagi lah. Sebab
Sebab dia banyak jugalah, penuh kereta. Ada yang kita ambil 5 liter, ada yang tong 5 liter, ada tong 1 liter. So rasa dalam 100 Okey. Baik, liter juga rasanya. Sebab dinding yang berbatu tu dia makan cat, orang panggil. Dia 3D kan. So dia ada kiri kanan, dia banyak kali sapu baru dia lekat. So banyak cat lah guna. Okey, baik. Cik Fazlan, selalunya biasanya dalam penghasilan sebegini pastinya kita berdepan dengan pelbagai situasi dan juga cabaran, mungkin cuaca hujan, keadaan yang panas, mungkin sesuatu yang baguslah kerana cat cepat kering. Kalau hujan tu bagaimana berhadapan dengan situasi sebegitu? Hujan memang tak boleh buat kerja lah. Sebab dia terutama yang dinding berbatu ni dia lambat kering. Sebab dia ada permukaan yang terlindung. Okey, kita melihat tadi salah satu jentera lah yang digunakan untuk menghasilkan mural ini. Kita melihat ada crane untuk mencapai di kawasan yang tinggi dinding tersebut. Itu macam mana? Adakah harta sendiri, alat ataupun aset sendiri, ataupun bagaimana pengurusannya? Itu nama mesin tu kita panggil boom lift. Okey. Dia boom lift ni maknanya dia kita operate sendiri. Okey. Maknanya kita tak ada pekerja apa, kita buat sendiri. Maknanya untuk menaikkan dia sendiri? Naikkan sendiri. Sebab saya sebelum ni yang 9 bulan tu dah kira training bagus lah kan. So yang ni Alhamdulillah lah, kita boleh operate sendiri dengan mudah lah. So nama boom lift pun saya dah tukar daripada boom lift jadi nama Rose. Kenapa Rose, tu? kenapa? Apa rahsia di sebalik Sebab dipanggil Rose tu? Rose singkatan kepada ruang orang seni enjoy. Tapi nama macam awet sikit. So kita ada attachment. Okey. Itu adalah aset sendirilah ya. Saya kira. Bukan disewakan. Maknanya adakah memang boom lift itu diperlukan untuk setiap mural yang dilakukan, ataupun ada mesin lain yang boleh digantikan sama fungsinya seperti boom lift ini? Kalau kawasan tinggi memang seeloknya kena guna sama ada skylift. Skyliftnya ada driver. Boom lift yang kita operate sendiri. Scissor lift dia naik secara straight je lah, menegak sajalah, ada scissor lift. Dia tak boleh kona-kona lah kalau ikut. Tak boleh kona-kona, scissor lift straight saja. Okey. Saya tertanya sedikitlah. Kalau apa jadi kalau kita dah melukis tiba-tiba hasilnya tak memuaskan hati, tak seperti apa yang diharapkan. Adakah Cik Fazlan padam cat semula, lukis semula ataupun bagaimana? Memang kita akan padam semula. Saya padam semula. Sebab dia mural besar, kita datang tengok dekat kita tak nampak. Lepas tu bila kita dah lukis satu portion tu, kita turun, kita tengok daripada jauh. Kalau dia tak perfect apa, kita touch up balik. Saya touch up balik. Ada tak tinjau? Kesukaran dia kat situ lah. Cabaran dia ya. Ada tak tinjau semula keadaan di sana selepas penghasilan yang secara sempurna dihasilkan di Pekan Buah ini? Cik Fazlan sendiri secara peribadi. InsyaAllah lepas ni kita nak pergi balik lepas PKP. Sebab itu siap betul-betul sebelum border tutup, sebelum PKP. Jadi belum lagi melawat lah. Okey. Belum lagi. Memang nak pergi, nak bawa anak beranak semua. Kita nak jumpa orang-orang di Pekan Buah tu dah macam keluarga dah. Yelah. Itu tadi yang ramai-ramai berdiri di hadapan bangunan tu antara penduduk di situlah. Yang ada satu gambar. Okey, pastinya sedikitlah harapan secara ringkasnya daripada Encik Fazlan sendiri untuk kita semua yang akan bergambar, melihat mural yang dihasilkan oleh Encik Fazlan dan juga pasukan ini. Silakan. Harapan saya sebenarnya mural tu sebagai satu umpan sajalah. Yang sepatutnya yang penting sebenarnya kita datang bantu lokal orang kata perniagaan setempat. Itulah sebenarnya jiwa setempat tu. Kalau tak ada orang nak boleh mampus menyara hidup dengan berniaga di situ, maknanya tempat tu pun akan matilah. Walau mural secantik mana sekalipun. Betul. So mana bila kita datang, kita bergambar, belilah buah tangan sikit.
Itulah harapan saya lah. Baik. Terima kasih Encik Fazlan bersama dengan kami sama. berkongsi sedikit sebanyak tentang penceritaan di sebalik penghasilan mural. Tahniah dan juga syabas diucapkan kepada Encik Fazlan dan juga tim Terima ya. kasih. Jaga Terima kasih diri. TV3 kerana buat liputan. Ya, terima kasih sama-sama. Sama, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Itu dia Encik Fazlan Rizan Johani, seorang pelukis dan juga pensyarah sambilan. Baik.